telah meninggal dunia. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Yang saya hormati disemulakan, yang berbahagia Al-Fadil, tuan-tuan imam, yang saya mulakan tuan-tuan Bilal, yang saya mulakan barisan jawatan kuasa masjid, yang saya mulakan tuan-tuan guru, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, datuk-datuk, datin-datin, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini sama-sama kita telah dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam satu majlis ilmu Riyadhul Jinan, bermakna taman-taman syurga. Bersyukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan kita macam-macam nikmat, antaranya ialah nikmat udara yang tiap saat, tiap detik kita hirup udara Allah untuk kita terus hidup. Bahkan setengah daripada kita terlupa akan tujuan utama, objektif utama kita dihidupkan di muka bumi Allah. Allah Taala minit ke dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia itu tujuannya apa? Tidak lain tidak bukan hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selagi mana diberikan nikmat iman dapat hadir salat berjamaah, maka hadirlah, hargailah nikmat iman itu. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, insya-Allah pada malam ini kita akan sambung pengajian kita dalam panduan imam dan makmum. Sebelum itu ada beberapa perkara yang kita sering kali tinggalkan, kerana kita ini dituntut untuk tidak meremehkan sesuatu kebaikan walaupun benda itu kecil. Antaranya yang kita selalu tinggalkan dalam solat ialah mengangkat tangan. Hukumnya sunat. Disunatkan kepada kita untuk mengangkat tangan dalam solat itu ada 4 tempat dalam madhab Asy-Syafi'i. Ini pegang sampai bila-bila. Kadang-kadang antara kita ada yang buat 3, walaupun kita berulang kali kita pesan, perkara ini adalah sunat hukumnya. Mengangkat tangan ada 4 tempat. Yang pertamanya ketika mengangkat takbiratul ihram, sunat. Adapun tidak mengangkat tangan ketika takbiratul ihram tidak membatalkan solat, tapi kita akan angkat. Dalam kitab Al-Muqaddimatul Hadramiyah disebutkan kadar tinggi tangan itu ialah umpama ibu jari itu paras cuping telinga. Jadi kalau boleh lepas ini kita selaraslah. Umpama bukan ngam-ngam betul, kalau menghampiri cuping pun cukup baguslah. Tak payah perlu kita nak ukur betul-betul. Dan tapak tangan itu menghadap ke arah kiblat. Ini mengangkat tangan. Semua tempat mengangkat tangan kaedahnya macam itu. Tapak tangan ke arah kiblat. Jadi bukan berpaling ginilah kalau kita angkat. Tapi menghadap kiblat itu seakan-akan, bukan semestinya betul-betul tegak sampai kita nak menoleh. Tak perlu. Itu dalam kitab Al-Muqaddimatul Hadramiyah. Itu yang pertama, untuk mengangkat tangan takbiratul ihram. Yang keduanya disunatkan kepada kita untuk mengangkat tangan ialah ketika hendak rukuk.
takbiratul intiqalat itu. Ya, ini nak rukuk. Ramai di antara kita hal ini yang paling selalu ditinggalkan. Ini hukumnya sunat. Nak rukuk angkat tangan, dan selepas angkat terus rukuk. Terus rukuk. Yang ketiganya i'tidal, sami'allahu liman hamidah, disunatkan kepada kita untuk mengangkat tangan juga, tanpa mentakhirkan, melambatkan angkat tangan selepas pergerakan. Ada orang sami'allahu liman hamidah baru diangkat, dan selepas mengangkat tangan itu turun dan tidak perlu diayun-hayunkan sampai berlaku 3 kali pergerakan besar yang berturut-turut, maka boleh batal solat. Sami'allahu liman hamidah tu diayun-ayun. Tak tahulah nak buat senaman apa. Nak senam besok pagi, hari lain. Ya, ini waktu pergerakan itu, maka kalau bergerak 3 pergerakan besar berturut-turut, maka batal solat kita. Jadi ini awas. Sami'allahu liman hamidah, diletakkan tapak tangan itu pada kawasan peha itu ke hadapan sedikit. Tak perlu nak apa, macam kita perbarisan kan, letak betul-betul tepi. Tak perlu. Seakan-akan. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, itu yang ketiga. Dan dalam mazhab Asy-Syafi'i yang keempat ialah bangun daripada tahiyat awal nak menuju ke rakaat ketiga. Ini mazhab Asy-Syafi'i, sunat mengangkat tangan. Dan yang keempat ini ada perbahasan, kalau mana kita ini masbuk sekalipun, kita bukan untuk bangun rakaat ketiga, tapi imam sudah bangun rakaat ketiga, kita ini masbuk, kita ini lambat, maka tetap disunatkan kepada makmum itu bangun itu angkat tangan juga kerana mengikuti imam. Ini dia punya kaedah. Jadi ada 4 tempat, yang keempat itu ada perbahasan. Jadi kalau boleh, perkara-perkara ini walaupun kecil jangan sampai ditinggalkan, kerana ia ada satu manfaat yang barangkali kita tak perasan. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, begitu juga alhamdulillah kita dah tak pernah lagi tinggalkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Ada 3 kali pun boleh, 10 kali pun boleh. Jadi kalau boleh, walaupun benda itu kita anggap kecil, jangan sampai ditinggalkan, kerana orang yang membacanya akan dapat 10 kebaikan dan akan dihapuskan 10 keburukan dan dia angkat 10 darajat. Maka kita zaman corona ni kalau boleh perbanyakkan zikir, perbanyakkan selawat. Kerana rumah-rumah yang dibacakan selawat, nak baca selawat bukan sahaja di masjid, bahkan di rumah kita pun kita ini dituntut untuk baca, perbanyakkan selawat. Kerana rumah yang dibacakan selawat, insya-Allah rumah itu, ahli keluarganya dan seluruh isinya tidak akan terkena wabak penyakit. Lebih-lebih lagi kita zaman corona ni. Jadi perbanyakkan selawat, insya-Allah akan terangkat wabak yang sepatutnya kita ni kena. Sepatutnya kena, wal-ya'udzubillah. Tapi dengan keberkatan selawat itu, dengan berkat-berkat zikir itu, barangkali kita ini telah terselamat. Kita menyangka doa kita makbul, kita menyangka kita terselamat dengan sebab doa kita makbul. Bahkan kita ini tersilap, mungkin sahaja kita ini terselamat daripada wabak bencana mungkin dengan berkat amalan orang lain yang mendoakan kita. Kita, sebab itu kita solat jemaah kan, imam doa, kita amin amin amin, Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzami wa min sayyi'il asqam, amin. Kita menyangka kita punya doa yang makbul, rupanya doa orang lain makbul ke atas kita. Bahkan ketika itu kita mendapat satu keberkatan, terselamat daripada wabak penyakit, insya-Allah. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, jadi 4 perkara tadi, angkat tangan jangan sampai ditinggalkan, baik laki maupun perempuan. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, kita sambung pada muka surat 183. Yang lepas kita dah sebutkan makmum yang masbuk, yang lambat, dia takbir. Selesai takbir itu ialah Allahu Akbar pada huruf Ra, baru selesai. Jadi dia mendapati imam itu sudah hampir memberi salam, Assalamualaikum, yang dikira kita ini mendapat jamaah. Rakaat tak dapat, adapun kita mendapat jamaah. 27 darjat kita nak rebut, dapat jamaah. Jadi kalau imam itu sudah sampai kepada huruf mim yang kedua, Assalamualaikum, huruf mim itu, maka kalau kita belum sempurna, ialah huruf Ra itu sempurna.
Kalau kita Allahu Akbar, imam baru Assalamu alai, baru sampai lai, jadi kita ini sudah sempurna takbir, dia belum sampai kum, maka kita dapat jamaah. Jadi persoalannya, kita ini tak sempat duduk. Kita selesai Allahu Akbar, imam Assalamu alaikum. Ada orang imam warahmatullah, dia baru selesai takbir. Adakah dapat jamaah? Tak dapat jamaah, kerana sudah lebih daripada huruf mim itu. Assalamu alaikum warahmatullah itu sunat. Jadi dia tak dapat jamaah. Persoalannya, dia ini dapat takbir. Dia selesai takbir dan imam Assalamu alaikum. Tapi persoalannya, dia tidak sempat duduk. Kalau mana tidak sempat duduk, maka kalau dia duduk ketika itu, maka batallah solatnya. Batal. Jadi awas kalau tak sempat duduk, jangan duduk. Kalau duduk dengan sengaja, maka batallah solatnya. Dan kalau dia duduk kerana jahil, maka tidak batal solatnya, kerana dia tak tahu. Kalaulah sebelum ini kita ada pernah solat dan kita ini duduk, bahkan patutnya tak sempat duduk, tapi kita duduk sebab jahil. Jahil ini apa? Tidak tahu. Maka tidak batal solatnya. Ataupun dia duduk dalam keadaan terlupa. Dah duduk, tiba-tiba dia baru teringat, ustaz kata tak boleh duduk kalau tak sempat duduk. Maka segerakan untuk bangun semula. Kalau dia teruskan duduk dan membaca tahiyat sampai habis, maka batallah solatnya. Kalau dah terlupa, cepat-cepat bangun. Hendaklah ia segera berdiri apabila sedar, dan sunat baginya sujud sahwi di akhir solatnya. Kita mazhab Asy-Syafi'i. Ada orang nak tanya, nak sujud sahwi ni lepas salam ke sebelum salam? Jawapannya ialah sujud sebelum salam. Sujud sebelum salam. Subhana man la yanamu wa la yashu. Nak baca berapa banyak kali? Sekali boleh, 3 kali pun boleh. Tak baca pun dikira juga sujud sahwi. Yang penting ketika kita fil alamina innaka hamidum majid, selesai untuk tahiyat akhir itu, bacaan itu, maka kita nak sujud. Yang penting kita kena tahu niat kita untuk sujud tu sujud kerana apa. Ada orang yang dia sujud, dia pun tak tahu dia sujud apa. Ini yang dimaksudkan kena ada niat untuk sujud sahwi. Yang kita ini nak sujud sahwi, kita mesti tahu sujud sahwi. Kalau kita tak tahu, kau tadi sujud apa? Aku pun tak tahu aku sujud apa. Ini masalah. Jadi ditampal tadi. Persoalannya, tak nak sujud sahwi boleh ke tidak? Sujud sahwi ni ialah sunat. Disunatkan kepada orang yang solatnya itu ada kesalahan, ada kelopongan, ada kekurangan. Maka disunatkan kepada orang itu untuk sujud sahwi. Sebagai contoh tadi, dia terlupa, dia duduk. Patutnya tak payah duduk sebab tak sempat. Adapun dia duduk sebab terlupa, maka disunatkan. Kena sunatkan itu kena generalkan sikit, kena kuatkan sikit. Disunatkan kepada dia untuk sujud sahwi. Adapun kalau tidak sujud sahwi, maka tidak membatalkan solat. Persoalannya, ada orang terlupa beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia baru teringat untuk sujud sahwi. Baru teringat. Patutnya tadi sujud sahwi sebelum salam, tapi dia baru teringat. Maka segerakan untuk sujud as-sahwi. Sujud walaupun dah beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Baru teringat sujud sahwi, maka terus sujud sahwi 2 kali, kemudian beri salam semula. Maka salam yang pertama tadi automatically tidak dikira. Tapi jangan bercakap dah teringat, Allah terlupa, kau sujud, kau tak sujud. Bercakap pula. Ataupun diselangi dengan masa yang lama. Balik rumah dah minum, dah makan roti canai ke teh kat kedai, baru teringat, aku tadi lupa sujud sahwi, bangun semula sujud sahwi. Tak boleh, sebab dah diselangi dengan masa yang lama. Jadi itu persoalan. Kalau terlupa, sujud sahwi. Ini adalah kerana ia telah melakukan sesuatu yang membatalkan salat, jika perkara itu dilakukan dengan sengaja. Tadi. Tapi kalau tuan-tuan ada ada kesempatan untuk duduk, ini imam belum beri salam lagi pun, imam baru duduk tahiyat akhir, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Jadi ada kesempatan tuan-tuan bertakbir, maka tak boleh kalau tuan-tuan tidak duduk, tuan-tuan terus berdiri, maka ianya akan membatalkan solat juga. Maka ketika itu kita ini hendaklah mengikuti imam, iaitu duduk.
Duduk apa? Kita bukan duduk tahiyat akhir. Tapi duduk tawarru' yang menyusuli salam. Jadi persoalannya duduk macam tahiyat awal ke duduk tahiyat akhir? Dua-dua boleh. Kalau nak duduk tahiyat akhir, itu namanya ialah duduk tawarru' yang menyusuli salam. Nak baca sampai mana? Sampai selagi mana imam tidak memberi salam. Ada orang kata, orang kita kan kata, baca separuh sahaja, sampai selawat saja, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa tu kau tunggu? Pegang ke kunci ini, tiada istilah diam dalam solat. Maka kalau tuan-tuan baca sampai situ sahaja, maka lepas tu kita buat apa? Kita diam. Bila diam akan dimasuki oleh syaitan. Jadi kata ulama, disunatkan membaca sampai habis ataupun sampai selagi mana imam tidak memberi salam. Sampai fil alamin innaka hamidum majid. Jadi tak perlu berhenti. Adapun kalau berhenti sampai selawat, tidak membatalkan solat. Yang sebelum-sebelum ni kita berhentikan. Maka selepas ni kalau tuan-tuan masbuk ada masa untuk membaca, maka baca sampai habis, baik lelaki maupun perempuan. Sebaliknya, jika imam masih belum memberi salam selepas masbuk itu takbiratul ihram, maka wajib bagi masbuk itu segera duduk. Yang ada pensel boleh bulatkan perkataan wajib itu. Muka 183 tu kan. Maka wajib, baru kita tahu. Kalau kita cakap maka wajib, nanti orang tak perasan benda tu wajib. Maka wajib bagi masbuk itu segera duduk. Kalau tak duduk wajib. Bahkan dia ini tahu. Sekiranya ia dengan sengaja terus berdiri sedangkan ia mengetahui kewajipannya itu. Dia ada masa untuk duduk tapi dia tak duduk, dia tahu. Maka batallah solatnya kerana perbuatan itu merupakan menyalahi imam secara hodoh. Itu bahasa kitab. Jadi tak elok. Bila wajib maka tak buat, batal solatnya. Jadi kalau ada peluang, ada masa selagi imam tidak memberi salam, maka kita takbir, tak perlu nak baca Fatihah. Terus duduk. Terus duduk. Dan kita baca tahiyat sekadar yang yang ada masa selagi imam tidak memberi salam. Ini berarti makmum yang dapat bersama imam sebelum imam selesai memberi salam telah mendapat satu rukun bersama imam. Apabila makmum dapat bersama imam pada satu rukun, bermakna berhasillah baginya semua pahala berjemaah dan kelebihannya, walaupun tidaklah sama dengan fadilat yang didapati oleh makmum yang muwafiq. Muwafiq apa? Dia sempat menghabiskan Fatihah pada rakaat pertama, walaupun dia datang lambat. Sebelum ni saya pernah sebutkan, tuan-tuan solat fardu subuh berjemaah pada hari Jumaat, imam ketika itu membaca surah sajadah panjang, tuan-tuan pun datang lambat. Adakah muwafiq? Belum tentu muwafiq. Kalau mana dia itu sempat menghabiskan bacaan Fatihah dengan sempurna, maka dia bukan muwafiq. Dia bukan masbuk, tapi dia muwafiq. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis sahih. Persoalannya, apakah yang perlu dilakukan oleh beberapa orang yang sampai ke masjid sedangkan imam sudah selesai rukuk di rakaat terakhir? Man adrakal imam fir rukuk faqad adrakar rukuk. Siapa yang dapat rukuk bersama imam? Siapa yang dapat rukuk bersama imam? Man adrakal imam fir rukuk. Siapa yang dapat rukuk bersama imam? Faqad adrakar rakaah, maka dia dapat rakaat. Itu kekuncinya dalam hadis disebutkan. Siapa dapat rukuk bersama imam, maka dia akan mendapat rakaat. Apa yang perlu dilakukan oleh beberapa orang yang sampai ke masjid sedangkan imam sudah selesai rukuk di rakaat terakhir? Kata sembahyang fardu maghrib. Rakaat terakhir ialah rakaat ketiga. Imam sudah selesai rukuk pada rakaat ketiga. Berkata penyusun Fathul Mu'in, disunatkan, sunat hukumnya, bagi jemaah yang baru sampai ke masjid yang mendapati imam sudah selesai rukuk pada rakaat terakhir, rakaat ketiga tu dah sami Allahu liman hamidah. Apa yang disunatkan kepada makmum itu? Supaya mereka bersabar menanti sehingga imam memberi salam. Tapi biasa kita terus sambung kan, terus ikut kan. Hukumnya sunat kita menunggu, tapi ada syaratnya nanti.
Kemudian barulah jemaah itu memulakan jemaah yang baru. Maksudnya apa? Dia meyakini akan ada orang datang lagi untuk geng dia berjemaah. Tapi kalau dia yakin memang tak ada dah, dan waktu juga sudah suntuk, sudah bukan waktu al-ikhtiar. Jadi maksudnya kalau pada awal waktu mungkin akan ada orang datang lagi, dan ketika itu imam sudah bangun daripada rukuk rakaat terakhir, maka afdal bagi dia, sunat bagi dia, tunggu sampai imam beri salam. Ada orang datang lagi geng ni, ada datang lagi 10 orang. Lalu apa nak buat? Tunggu dulu. Imam beri salam, kita bina jemaah baru. Maka itu lebih afdal. Syarat pada rakaat terakhir. Tapi kalau pada rakaat kedua, masih boleh lagi untuk kita ikut kepada imam, tapi kita dapat pahala masbuk lah. Masbuk ini kalau nak dapat muwafiq. Tapi ada syarat, pastikan lambat dia itu. Ini yang perlu kita tekankan sebelum terlupa ni. Ada orang berkejar-kejar, dia dengar imam dah baca surah kan, qul huwallahu ahad, dia daripada motor tu dia berlari terus nak melompat kat sini. Kalau boleh lompat lah. Ini biasa berlaku. Sebabnya apa? Nak dapatkan rukuk bersama imam, dia nak dapatkan rakaat. Sebenarnya tidak perlu berlari-lari, tidak perlu berkejar-kejar, tidak perlu berlompat-lompat. Jalan macam biasa dalam keadaan tidak tergesa-gesa, kerana hukumnya makruh. Makruh. Kejap, motor pun tak sempat matikan. Tinggal terus. Kan? Nanti hilang, salahkan orang. Jadi lepas ni kalau berlaku, nampak imam dah nak rukuk, tak perlu nak kejar-kejar. Jalan macam biasa. Jalan macam biasa, kerana bekerja-kerja itu hukumnya makruh. Walaupun ketika itu imam sudah memberi salam. Jadi dia dapat tak? Kalau ikutkan tak dapat. Kalau kau ikutkan tak dapat, sebab dia tak kejar. Aduh, ni ustaz punya pasal, kalau aku lari aku sempat tadi jemaah. Ni semua ustaz punya angkara ni, ustaz juga kena. Kalau mana keuzuran. Sebelum ni kita ada belajar bab keuzuran. Keuzuran, muka surat 31 kalau tuan-tuan perasan. Saya tunjuk sedikit 31 kalau tak silap saya. Okey, keuzuran. Keuzuran tu pada diri dia. Kalau dia lambat tu sebab apa? Kalau sebab keuzuran, contohnya keuzuran cuaca terlampau panas, ni tak kenalah. Terlampau lapar dan dahaga yang nyata. Kenapa dia datang lambat? Kerana sebelum dia datang ke masjid itu dia terlampau lapar, terlampau haus. Lapar sangat. Ini kalau sembahyang boleh pingsan, maka dia makan dahulu. Dia makan dahulu. Jadi persoalannya dia makan dahulu. Jadi dia datang lambat. Bila datang lambat sebab terlampau lapar dan dia makan dahulu, itu satu keuzuran. Maka walaupun tak dapat memberi salam bersama imam, dapat fadilat macam orang lain. Syaratnya keuzuran. Dan keuzuran itu disebabkan memang uzur ataupun sengaja lambat. Azan 6.55, aku dah lapar ni. Tak apa, nanti sekarang pukul 6.30, patutnya sempat makan. Tak apa, 6.55 baru aku nak makan, sebab aku uzur. Tak boleh. Keuzuran itu kalau mana dengan sebab memang uzur ataupun dibuat-buat. Antara sebab keuzuran lain, menahan diri daripada hadas kecil, nak terkencing. Nak masuk ni, imam dah nak beri salam, nak kencing dulu ke nak solat dulu? Persoalannya, ada orang dia tahan, dia sembahyang terkeput-keput kan. Ini masalah. Jadi keuzuran yang macam ni, kalau dia pergi tandas dulu, dia kejarkan pergi tandas, dia pun pergi tandas, selesai daripada tandas, dia datang, imam telah pun beri salam, maka ini keuzuran yang diterima. Maka dia solat walaupun bersendirian, dia dapat juga fadilat macam orang lain. Itu dia punya keuzuran lah. Banyak sebenarnya keuzuran, berpuluh. Mengelakkan diri daripada ditahan pemberi hutang, sewa rumah belum bayar, tuan rumah tunggu pula jadi lambat. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, banyak keuzuran. Orang baru kahwin, tuan-tuan ada menantu, baru kahwin, dapat menantu, dia pun diberi keuzuran, kemaafan kalau mana dia tidak hadir solat berjemaah di masjid, maka dia maksudnya dia tidak dimakruhkan. Maksudnya ini termasuk dalam keuzuran. Baru dapat menantu, kenapa kau tak pergi masjid? Sebab dalam kitab fiqh katanya diharuskan boleh sembahyang kat rumah untuk masa terdekat 3 hari saja.
Janganlah lepas kahwin kan sampai sebulan, 2 bulan, 2 tahun tak datang masjid. Sebab apa? Baru kahwin. Ini untuk pengantin baru, yang masih muda. Kalau kali kedua, kali ketiga kahwin, dah tak ada. Ini untuk yang muda. Ada anak-anak, anak tuan-tuan baru kahwin. Tapi tetap afdal untuk dia pergi masjid. Tapi tuan-tuan pun dapat menantu. Tuan-tuan ada anak perempuan, dapat menantu laki. Jom pergi masjid. Menantu laki tak nak pergi masjid. Tak nak pergi masjid pula. Sebenarnya ia diharuskan untuk solat di rumah, jemaah di rumah. Tapi afdal dia pergi masjid. Jadi jangan marah kalau dikata gitu. Tapi jadilah menantu yang bijak. Kalau rumah mak mertua ni kalau boleh menantu macam malaikat. Macam malaikat. Jangan buat perangai rumah mertua. Sehari 2 hari mertua sukalah, kan? Jadi untuk 3 hari. Berbalik kepada yang tadi, disunatkan kepada jemaah itu untuk membina jemaah yang baru kalau mana imam sudah bangun daripada rukuk rakaat terakhir, supaya mereka bersabar menanti sehingga imam memberi salam, kemudian barulah jemaah itu memulakan jemaah yang baru. Namun ini selama tidak kesempitan waktu, ini masih ada waktu. Kalau dah nak lambat, teruskan, jangan tunggu-tunggu. Sekalipun telah keluar waktu al-ikhtiyar mengikut pendapat yang aujah. Tetapi sekiranya dengan penantian itu menyebabkan kesempitan waktu, tunggu-tunggu. Ini kalau aku tunggu habis waktu. Seperti keluar keseluruhan waktu atau sebahagiannya. Sebahagiannya, jadi kalau maghrib 6.55 mula sembahyang, 8:04 minit dah azan, dah 7.45, itu dah lebih. Jadi tak afdal kalau dia tunggu, maka teruskan. Maka tidak disunatkan mereka menunggu kalau dah lambat. Bahkan menunggu ketika itu dihukumkan haram pula. Ngam-ngam dah nak habis pula. Demikian juga disunatkan menunggu bagi seseorang yang ditinggalkan oleh imam daripada sebahagian solatnya, dan ia menaruh harapan akan ada satu jemaah lagi yang akan datang berjemaah ke situ. Ini untuk orang yang betul-betul melazimi solat jemaah, tak ada masbuk. Memang hari-hari datang awal, tiba-tiba satu hari datang lambat. Alamak, hari ni aku dapat masbuk. Tengok jam, dia tengok ada jemaah-jemaah tetap ni, tuan pengurusi belum datang, AJK belum datang, ni mungkin kejap lagi akan ada orang datang, walaupun baru rakaat kedua. Tadi kan kita sebut rakaat terakhir, ni rakaat kedua. Boleh juga disunat kepada dia untuk tunggu. Kalau dia ini memang orang yang nak kejar muafiq, dan dia yakin kejap lagi akan ada orang datang, dan ia menaruh harapan akan ada satu jemaah lagi yang akan datang berjemaah ke situ, membolehkan ia dapat solat berjemaah bersama mereka sepenuh solatnya. Bersabar menunggu itu adalah lebih aula, lebih utama, sekiranya bilangan ahli jemaah kedua itu lebih ramai daripada jemaah pertama tadi. Kata Syekh kami, Hajim, nampak tak? Hajim tu singkatan bagi apa? Hajim, tahu? Hajim itu ialah Syekh Ahmad bin Hajar Al-Haytami. Dalam bahasa kitab yang ada kitab tu, kitab yang yang bukan Rumi ni kan, Jawi Arab ni, muka 184, perenggan ketiga itu Syekh kami Hajim tu siapa yang kata? Syekh Ahmad bin Hajar Al-Haytami berpendapat sesungguhnya hukum sedemikian itu ialah selagi makmum itu tidak terluput daripada fadilat awal waktu dengan menanti mereka itu, ataupun tidak terluput waktu al-ikhtiyar, sama ada penantian itu hanya harapan sahaja atau sememangnya ia yakin akan ada jemaah lain akan datang ke situ. Ada sebahagian ulama pula berpendapat, iaitu kalaulah seseorang itu bermaksud untuk mendapatkan solat berjemaah, kemudian ia tidak berjaya mendapatkannya, dia tunggu-tunggu, dia rasa kejap lagi akan ada, rupanya tunggu-tunggu tak datang, maka ia dicatatkan sebagai sudah mendapat pahala melakukan solat berjemaah itu. Ini berdasarkan hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada sahabat Nabi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, man tawadda'a fa ahsana wudu'ahu thumma raha fa wajada an-nasa qad sallu. Barang siapa yang berwuduk dengan memperelokkan wuduknya, kemudian thumma raha fa wajada an-nasa qad sallu, kemudian dia pergi ke masjid lalu mendapati orang ramai telah selesai solat jemaah.
A'tahu Allahu azza wa jalla mithla ajri man salaha wa hadaraha la yanqusu dhalika min ajrihim aw ujurihim syai'an. Jadi Allah Ta'ala akan memberinya pahala sebagaimana pahala mereka yang berjemaah daripada awal tadi. Tidak kurang sedikit pun pahala yang ia perolehi berbanding dengan pahala yang diperolehi oleh mereka yang dapat bersama-sama imam berjemaah secara muafiq. Jadi kalaupun dah terlambat, soalannya jangan berkejar-kejar. Ini perlu kita elakkan. Mana-mana masjid, baik bandar, baik kampung, kita akan berkejar-kejar. Tapi biasa kita kejar sebab apa? Kalau sebabkan uzuran, maka kita akan dapat fadilat sama macam orang berjemaah walaupun tak dapat jemaah. Tapi kalau memang kelewatan kita, sengaja kat rumah tengok TV dulu, jadi perbiasakan diri kita ini, maghrib ini sudah ada persiapan macam mana kita nak pergi kerja. Macam mana kita nak pergi kerja. Kalau punch card pukul 8, pukul berapa mesti nak ada dah. Kalau balik itu pandai pula ngam-ngam, kalau datang tak ngam-ngam. Jadi itu solat. Nasib baik di masjid ni sembahyang tak ada punch card. Kalau punch card habis merah hari-hari. Jadi boleh juga kalau nak buat, kan? Buat hujung tahun ada anugerah pencapaian terbaik, APC, APC dapat anugerah siapa sembahyang paling awal. Dah azan belum? Sikit lagi. Penyusun Aunil Ma'bud, Penyusun Aunil Ma'bud jilid 2 halaman 192 mengatakan, bahkan bagi setiap orang yang solat bersama jemaah itu dan orang yang solat bersendirian, yang datang ke masjid dan mendapati jemaah telah selesai, pahala yang sempurna dalam bentuk yang sama. Ini adalah kerana kesempurnaan kelebihan Allah Ta'ala, keluasan rahmatnya. Jadi apa-apa pun kalau kita lambat, berbalik kepada keuzuran. Keuzuran. Contohnya masak, masak ni masak lambat. Kalau kita matikan, takut kalau kita pergi masjid, orang yang masak dia terlupa, tiba-tiba masak tak selesai. Kalau dia pergi masjid, kerana rumah tak ada orang lain dia seorang-seorang dia masak, maka kalau dia pergi masjid, dia khawatiri akan terbakar, maka dia diharuskan untuk solat di rumah. Itu keuzuran. Banyak keuzuran. Dah azan? Belum lagi. Namun begitu, ini semuanya jika terlambatnya orang yang kemudian itu bukan kerana kecuaiannya. Ia dikurniakan asal pahala berdasarkan niat yang ikhlas, dan dikurniakan gandaan pula berdasarkan rasa penyesalan. Dah lambat tu, nak dapat pahala, pastikan dia itu ada rasa penyesalan. Ya Allah Tuanku, ada rasa menyesal datang lambat. Janganlah buat salah, kan, tak ada rasa bersalah. Ini masalah. Jadi tak dapat. Jadi sekecil-kecil apa pun, menyesal datang lambat ke masjid, itu satu penyesalan, itu akan dapat pahala 27 darjat juga. Bahkan mungkin lebih lagi daripada orang yang datang awal. Kalau orang datang awal itu dia boleh melakukan satu perkara makruh. Jadi kalau kita ni sehebat mana pun masjid kita, kalau boleh jangan sampai ditinggalkan wirid. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, kan? Makmum kalau nak bangun sekalipun, tunggulah sampai Allahumma antas salam baru bangun. Jangan tergesa-gesa, melainkan ada keuzuran. Orang telefon, "Oi Mat, rumah kau terbakar ni." Nanti aku wirid dulu sunat ni. Ikutlah. Semua diberikan akal fikiran. Adapun berbalik kepada hukum, tidak haram bangun terus, cuma sunat. Satu sunat itu satu perkara yang kita anggap kecil, anggap remeh, mungkinnya ianya akan memberi manfaat yang besar kepada diri kita. Kita tergesa-gesa nak bangun, rupanya bangun tergesa-gesa, orang suruh wirid, dia bangun terus. Kedebang bunyi apa tu? Innalillah. Minta dijauhkanlah. Jadi wirid itu sangat penting. Kita dah akhir zaman tahun 2020 dah. Tahun kereta terbang sepatutnya. Tahun kereta terbang. Wirid patutnya jangan sampai ditinggalkan. Wirid. Gaji tiap-tiap tahun naik. Wirid tak wirid-wirid. Daripada dulu semayang tak wirid-wirid. Jadi itu satu penyesalan kepada diri kita kalau dulu-dulu kita tidak wirid. Dulu-dulu sembahyang tak ada sutrah, insya-Allah sekarang alhamdulillah ada sutrah. Dulu-dulu sembahyangnya makruh, insya-Allah sekarang dah tak makruh. Jadi hargailah nikmat itu, nikmat. Selagi mana boleh wirid. Nak sembahyang duha besok pagi, jangan wirid la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ni ba'diyah. Sembahyang qabliyah ba'diyah selagi ada masa,
La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, baca 3 kali. Makruh kalau tak baca. Makruh. Tapi orang Melayu kita terlampau selesa dengan perkataan makruh. Ini sampai bila-bila tidak akan pernah habis. Makruh, relax lah, makruh je. Kan? Jadi jauhi perkara makruh. Jadi tuan-tuan rahmatullah, dah masuk waktu. 1 minit lagi. Okey. 1 minit ni saya nak kongsikan pada tuan-tuan amalan malam Jumaat. Siapa yang nak berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada dalam kitab, kat masjid ni saya tak bawa kitab ni, kuliah ni lah. Amalan berjumpa malam Jumaat, solat sunat 2 rakaat. Ibu-ibu, ayah-ayah boleh buat ni, PKPB ni kan, banyak masa. Solat sunat 2 rakaat. Kemudian Fatihah, macam biasa baca doa iftitah, Fatihah, lepas Fatihah baca surah Al-Ikhlas 25 kali. 25 kali rakaat pertama. Rakaat kedua pun sama. Fatihah, Al-Ikhlas 25 kali. Surah Al-Ikhlas macam mana? Qul huwallahu ahad, Allahus samad sampai habis. Bukan Al-Ikhlas, 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 Al-Ikhlas. Memang tak ikhlas. Jadi Al-Ikhlas 25 kali, 25 kali, 2 rakaat. Selesai salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca selawat. Terus baca selawat. Apa selawatnya? Sallallahu ala Muhammadinin nabiyil ummi. Sallallahu ala Muhammadinin nabiyil ummi. Baca 1000 kali insya-Allah sebelum Jumaat depan. Tuan-tuan akan mimpi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau diizinkan. Tapi mulut semua kena jaga, tutur kata. Janganlah selawat besoknya cakap memang bukan. Jadi kena jaga tutur kata. Diizinkan oleh Allah akan mimpi jumpa Nabi. Yang mimpi jumpa Nabi jangan diceritakan kepada sesiapa, simpan untuk diri sendiri. Akhir kata, yang baik dan buruk itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala atas kelemahan diri saya sendiri. Mohon berkenan silap kata. Sama-sama kita peroleh manfaat mana-mana yang ada amal tu insya-Allah. Moga-moga kita dapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi hidayah wat taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.